mufti Palestin pada zaman sebelum Israel ambil Palestin ni, nama dia Amin Husseini. Amin Husseini telah keluarkan satu fatwa. Dalam fatwa dia kata haram bagi orang Palestin jual tanah kepada Yahudi. Kerana Yahudi kalau jual tanah kat dia orang, satu hari Yahudi akan ambil negara Palestin ni. Ramailah orang bantah Aminul Husseini. Tak apa mufti kolot. Yahudi bawa pembangunan, nak membangunkan negara Palestin. Aminul Husseini tak faham. Aminul Husseini dipenjarakan. Atas sebab banyaklah cerita selepas pada tu. Tapi apa yang Aminul Husseini kata benar. Mula-mula beli tanah, lama-lama menguasai tanah, kemudian membentuk kekuatan, kemudian menghalau orang Palestin. Asalnya mereka ni tak ada tanah. Bangsa-bangsa British lah dia putuskan hantar Yahudi ni mai balik ke Palestin. Dulu mereka nak bawa balik Yahudi ni ke Palestin. Sultan Abdul Hamid, Khalifah Turki, tak setuju. Dia kata innaha laisa bi ardi wa laisa bi ardi qaumi wa laisa bi ardi ajdadi. Dia kata ini bukan tanah aku, bukan tanah mak bapak aku, ini tanah kaum muslimin. Mereka tawarkan dia dengan jutaan sterling emas. Khalifah tolak. Tapi orang Arab juga yang rasa nak membangun, baguslah nak rasa membangun tu. Akhirnya Palestin jadi macam sekarang. Asalnya jemput tumpang macam tu lah. Saya nak cerita Palestin lah. Duduk Malaysia jangan duduk kecil hati apa. Saya tak cerita tentang mereka. Saya cerita Palestin. Sebahagian manusia ni dalam dunia ni ada perangai dia tak ada tempat. Orang panggil dia tak ada tempat nak duduk. Hujan panas merempat. Orang yang ada rumah luas tumpangkan dia. Mailah naik tumpang. Kesian hujan. Dia pun naik dalam rumah tu. Duduklah, carilah tempat tang mana boleh tidur. Rumah ni besar. Boleh tidur kat mana-mana. Janganlah susah hati. Buatlah macam rumah sendiri. Tuan rumah kata. Mula-mula dia tidur elok. Lama-lama sebahagian ni dia mula kata ni, dalam rumah ni saya tak mau masak sekian-sekian. Ui, terkejut tuan rumah. Dalam rumah ni saya tak mau hampa nak pergi semayang qamat kuat-kuat. Kita kira dalam rumah ni hak kita sama. Kita tak boleh lah kami asal rumah ni, kami orang Islam. Tak boleh. Kami tak mau benda macam tu. Asalnya dia menumpang lah. Lepas tu dia jadi macam tu. Yang tu berlaku kat Palestin lebih daripada tu lah. Dan sebahagian manusia macam tu. Kita tidak ada isu dengan orang-orang non-Muslim yang insaf ataupun yang mempunyai sikap yang santun dan memahami realiti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Orang-orang Islam duduk di negara China, dahsyat keadaan mereka, masjid diroboh dan berbagai lagi. Kita tak setuju pun orang Islam duduk di negara China tak bersaing untuk mengambil kekuasaan di negara China. Di India lagi dahsyat. Tak boleh, lembu tak boleh makan, semelih tak boleh lembu. Walaupun di kampung mereka sendiri dipukul sampai mati. Menteri di India kata tidak ada persamaan hak, kerana Muslim tak sama dengan India. Muslim itu darjat dia rendah. Padahal tuan-tuan tahu berapa ramai orang Islam di India? 300 juta. Dirogol, dipukul, dibakar masjid, diruntuh. Atas dasar ini negara ada identiti je Hindu. Kita tak bersetuju hal tu dan kita tak buat hal itu di negara kita. Sekian lama orang non-Muslim hidup dalam negara ni, macam saya beritahu, duduk di kampung orang Islam. Orang Islam tak payah ceramah pun. Orang Islam tahu tak boleh buat pada orang lain zalim pada orang. Kalau ada non-Muslim dipukul di jalan kerana dia non-Muslim, semua orang Islam akan bantah. Betul tak? Semua orang Islam akan bantah. Orang Islam sangat jelas dalam hal ini. Orang Islam sangat jelas. Tapi sebahagian orang ini dia telah tak tahu menghargai budi dan jasa orang. Sebahagian, saya tak kata semua, beberapa orang. Ni yang bantah di 40 ada ni, geng ni tuan-tuan tengok, semasa cerita 3 orang anak yang masuk Islam tu, padahal mahkamah berpihak pada kita akhirnya. Mereka tu yang bantah.
Bukan saja bantah, mereka buat seruan supaya dituduh kita di Perlis Majlis Agama Islam sebagai pencolek dan seumpamanya. Terpaksa menyorok ustazah tu mencari perlindungan diri kerana mereka menggesa untuk dibunuh ustazah tu di dalam negara kita. Kerana ustazah tu dia kata telah mengislamkan budak-budak tu. Padahal mahkamah kata betul proses itu akhirnya. Dan ada beberapa orang politik semasa tu membela mereka atas dasar Islam rahmat lil alamin, semua bela mereka masa kes tiga budak tu, tidak membela kaum muslimin. Mangkap ni juga ni begini. Kita lihat apa yang telah dilaksanakan oleh YB Teresa Kwok. Kita faham walaupun dia sebut dia demokratik dan sebagainya, dia memperjuangkan bangsa dia, orang Cina. Adakah salah? Tidak. Perlembagaan Persekutuan menyebut tidak ada masalah. Tidak ada salah dia memperjuangkan bangsa dia dan mereka melakukan dengan bersungguh-sungguh. Tetapi ini adalah satu iktibar, tamparan kepada kita orang Melayu terutamanya dan kepada ahli-ahli politik, pemimpin yang mempunyai kuasa. Apa yang kita buat selama ini? Apa yang kita telah buat untuk bantu orang-orang Melayu? Dengan tanahnya yang semakin hilang, tanah kita pun dah semakin mengecil. Rizab Melayu yang diperuntukkan disebut di dalam wasiat Raja-Raja Melayu pun hilang, tanah Melayu, rizab Melayu pun dipindah milik kepada orang bukan Melayu. Apa yang berlaku sekarang ini? Ini adalah tamparan kepada bukan sekadar ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin, juga pada kita dan rakyat jelata, orang Melayu terutamanya, pengundi-pengundi orang Melayu. Kerana apa? Yang memilih pemimpin itu siapa? Kita bersalah, saya bersalah, tuan-tuan bersalah, puan-puan bersalah, semua berada dalam satu perkara yang sama, iaitu kita perlukan pembaharuan dan juga pendekatan yang baru. Kita perlukan kepimpinan baru untuk memastikan perjuangan untuk Malaysia ini menjadi lebih diutamakan, bukannya hanya tertakluk kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah YB Teresa Kwok, walaupun dia sebagai ahli politik dan juga pemimpin di kawasan, dia menyantuni pengundi-pengundi dia, ada panggil 800 orang, mendapat menukarkan status tanah daripada leasehold kepada freehold. Tanah personal ni, lot-lot ni tukar kepada freehold beramai-ramai. Dan ini semua melibatkan pengundi-pengundi dan orang-orang Cina kebanyakannya. Majoriti lah saya ingat dalam dewan tu apabila pembentangan pun dibuat oleh YB Teresa dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Cina, bukan dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Dan yang bertanya pun bahasa Cina, bahasa Inggeris. Tidak ada pun bahasa Melayu melainkan wakil pejabat tanah yang menjawab dan memberi taklimat dalam bahasa Melayu. Kita tidaklah kata salah, ini bukan isu salah betul. Ini adalah keputusan mahkamah, dibenarkan. Tak apa. Jadi kita lihat ini adalah perkara yang orang Melayu perlu sedar, perlu belajar bahawa ahli-ahli politik bangsa-bangsa lain, orang parti-parti tertentu ini, mereka memperjuangkan sebenar-benarnya, bersungguh-sungguh untuk bangsa mereka. Tetapi bila melibatkan bangsa Melayu, kita acuh tak acuh, kita malu-malu kucing. Benda ini termaktub dalam perlembagaan tanah kita dan sebagainya. Kita masih rasa serba salah. Cakap perjuangan bahasa Melayu pun takut, sebab takut diturun resi. Kita lihat bagaimana mereka ini memperjuangkan tanah mereka. Kita lihat itu contoh kes yang kita kata legal. Ia secara undang-undang ni diterima Pak. Jadi tidak salah. Jadi yang salahnya adalah kita yang tidak mengambil iktibar. Saya ada contoh satu lagi perkara, iaitu berkaitan dengan tanah-tanah di banyak tempat. Contohnya di Perak, baru ni kes. Macam mana tanah rizab Melayu boleh dipindah milik kepada orang bukan Melayu, sedangkan tanah itu secara jelas dalam grant itu tertulis ini tanah rizab Melayu. Bagaimana pemiliknya boleh jadi bukan Melayu? Satu soalan. Dan kita lihat bagaimana tanah-tanah yang diceroboh. Kita lihat saja di Pahang, kita lihat saja di banyak tempat diceroboh. Tetapi apa yang berlaku sekarang, kes di Raub, berapa hektar tu, bukan sikit-sikitnya, berpuluh-puluh, mungkin ratus pun. Yang sekarang ni tiba-tiba senyap. Selepas kerajaan baru, selepas PO15, semua perkara isu-isu tersebut senyap. Mana pergi sekarang? Itu adalah tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah yang sepatutnya diperuntukkan semula kepada orang yang hak. Antaranya adalah orang Melayu yang telah kehilangan tanah ini. Pesara-pesara tentera contohnya, mana dulu orang boleh dapat tanah sekarang? Tapi bila orang-orang luar ceroboh tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah negara kita, kenapa hanya satu bangsa je yang pergi memperjuangkan supaya mempertahankan orang-orang ni? Saya sebut secara jelas di sini adalah DAP antaranya. Dia memang lantang bersuara mempertahankan hak pekebun-pekebun yang sebangsa dengannya. Di mana orang Melayu yang mempertahankan orang Melayu apabila orang Melayu ni tanam serta ambil tanah kerajaan sikit, tetapi dikenakan tindakan dengan segera, masuk penjara? Kesian orang-orang ni. Tapi mana seorang ahli politik orang Melayu mempertahankan orang Melayu yang susah ni, yang cari pendapatan melalui pengusahaan tanah? Kenapa tidak berusaha untuk berikan betul tanah sementara dan sebagainya kepada pengusaha-pengusaha? Kenapa untuk tanah yang diceroboh ni boleh pejam mata, membisu, membuta, tetapi dengan tanah-tanah yang diusahakan oleh orang Melayu ni cepat saja tindakan dibuat? Bukan isu tindakan itu, isunya adalah mereka ni mengusahakan disebabkan kesempitan hidup, kos hidup yang meningkat. Mereka ini mengusahakan untuk menyediakan sepinggan nasi di rumah untuk isteri mereka, untuk keluarga mereka. Kenapa tidak mengusahakan untuk berikan ruang dan peluang untuk mereka mengusahakan tanah? Bukan hanya semata-mata tindakan. Apa
tindakan mereka. Saya nak petik sikit antara yang saya puji lah, antara usaha Menteri Besar Kedah yang telah berusahakan memberikan geran tanah kepada penduduk di sebuah kampung di Kedah dan memberikan lebih 5,417 geran tanah telah diberikan kepada mereka ni yang menanti selama lebih 40 tahun berketurunan duduk di tanah tu yang tidak pernah mendapat geran tanah daripada kerajaan pimpinan UMNO sebelum ini. Jadi ini adalah antara yang saya rasa kena usahakan dan jangan terhenti di situ. Dan apa yang berlaku ini hanya retorik-retorik yang berlaku, wayang-wayang politik. Dan apabila berlaku isu-isu ini, turunlah orang-orang kita, ahli-ahli politik Melayu datang memberikan pelbagai janji manis. Nak PRU, nak PRN, nanti mulalah datang dengan pelbagai janji. Dan akhirnya yang berusaha sedaya upaya secara tersusun dan konsisten ada siapa? Tanah di Perak, tanah di Pahang, tanah di Selangor. Ini siapa yang tersusun? Sekarang ni marilah sama-sama kita kena benar-benar bermuhasabah dan kita kena berusaha sungguh-sungguh mengambil usaha mereka. Seperti mana usaha mereka, kita perlu berusaha untuk memastikan hak yang telah termaktub di dalam perlembagaan ini dikembalikan kepada yang berhak sewajarnya.